Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Dalam era sekarang, masyarakat sudah semakin terbuka tentang isu pengambilan anak angkat. Ia jelas dilihat di mana kebanyakan orang bujang mahupun yang berkahwin sudah mula mengambil anak angkat. Cinta hayalan denganmu seperti berbisi, tak ingin ia berlalu. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Wanita hari ini kembali untuk siaran 8 Februari 2021. Hari ini hari Isnin, Farin, diharapkan segala yang anda rencanakan dipermudahkan sehingga bila-bila lah orang kata. Sepanjang minggu ini. Baik, kami tampil hari ini untuk terus menceriakan tengah hari anda. Dan kalau kita tengok Fatin dengan fuchsia strikingnya kan, cukup ceria. Dan kami harap anda juga ceria bersama dengan kami. Okey, baiklah, hari ini kami akan mengetengahkan pelbagai isu dan juga pengisian yang menarik untuk kita kongsikan bersama dengan anda seperti mana yang anda baru saja saksikan tadi. Tetapi sebelum itu, seperti biasa kita dah berehat ujung minggu, Fatin, hari Ahad, dan apa kata tak salah kiranya kita berkongsikan mengenai situasi ataupun informasi terkini mengenai COVID-19 yang kabarnya masih lagi ada perkabaran positif tetapi masih lagi belum kita boleh rasa puas hati lagi, Fatin. Kita sentuh sikitlah berkenaan dengan kes baru setakat semalam yang mana dilaporkan sebanyak 3,731, kes sembuh 3,369 dan mana melibatkan 15 kematian. Ini yang mana menunjukkan usaha dan juga peranan kita masih perlu diteruskan, Fahrin, untuk kita melandaikan orang kata angka itu. Baik, dan pelbagai sektor ekonomi juga telah sedikit sebanyak dibuka kembali dengan SOP yang ketat, dan ini adalah SOP terkini penambahbaikan kepada apa yang telah diumumkan tempoh hari, di mana untuk tahun baru Cina apa yang boleh diperjelaskan di sini adalah untuk majlis makan besar pada hari Khamis nanti, pada malam Khamis nanti adalah di mana 15 orang ahli keluarga terdekat boleh berkumpul di sebuah rumah dengan SOP yang ketat. Tetapi harus diingatkan juga mereka haruslah daripada mukim ataupun daerah yang sama, tidak melebihi radius 10 km. Jadi mana-mana yang dekat tu bolehlah berkumpul, tak ada masalah untuk memeriahkan majlis tahun baru Cina anda dalam SOP yang orang kata ketat ataupun diperketatkan. Saya yakin yang mana kerajaan sedaya upaya untuk mempertimbangkan segala SOP untuk keperluan kita sempena sambutan Tahun Baru Cina ini. Tapi kita semua perlu untuk terus menjaga SOP dan terus mengingatkan orang di sekeliling kita. Baik, Farin, kita nak kongsikan sesuatu berkenaan dengan orang cakap kalau kita mengingatkan orang sekeliling kita ini, yang mana terutama ahli keluarga kita lah, yang mana yang tular baru-baru ini di media sosial dan mendapat perhatian ramai, seorang warga emas ini yang mana ditinggalkan oleh ahli keluarga beliau di salah sebuah surau di Kelang, Farid. Pada peringkat awalnya beliau diajak untuk bersolat jemaah. Kita faham sebenarnya, Fatin, dalam masyarakat kita ujian dugaan setiap orang, setiap keluarga berbeza-beza, apatah lagi dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Tetapi saya dalam hal ini, Fatin, saya mengambil peringkatan husnuzon, saya bersangka baik. Tetapi bab kata saya lah, ujian dugaan bebanan berbeza-beza sekalipun, tetapi setiap perkara yang berlaku pasti ada cara yang lebih hikmah untuk kita menyelesaikan sesuatu. Mungkin kita lihat dalam masyarakat Malaysia ni, kita semua adalah masyarakat yang prihatin. Dan dalam kes yang kita saksikan sebelah saja tadi, kredit harus diberikan kepada Lembaga Zakat Selangor kerana mengambil tanggungjawab dan telah menempatkan warga emas tersebut di rumah kebajikan. Jadi alhamdulillah. Tapi cuma itulah saya kata, Fatin, patut ada cara yang lebih cantik lah sebenarnya. Dan saya harap apa yang dikongsikan dan tular, apa yang kita lihat ini dapat membuka mata di sekeliling kita supaya benda begini janganlah berlaku lagi. Ada cara je. Kita cari. Tapi Farin, itu berkenaan dengan yang tular baru-baru ini. Tapi ini yang menarik, yang saya rasa boleh menceriakan hari penonton kita pada hari Isnin ni, yang mana pembantu penerbit kita Syifa telah memilih TikTok pilihan. Ya, kita saksikan. Jom.
Cerita dia. Orang tolong mami naik dah susu. Duduk mana ni? Mana? Ada. Masuk. Apa yang sedih? Apa yang sedih? Ayo semua sedih aja. Kau sedih sangat. Sampai Pesona, aku terpesona memandang wajahmu yang Okey, comel. Okey, Fatin, ada sesuatu yang comel juga kita nak kongsikan. Itulah, Silakan kalau Fatin. dah tengok berkenaan dengan anak-anak tu, ini saya nak kongsikan sesuatu dengan penonton di rumah yang mana masa untuk cookies, apa yang boleh dikongsikan, suasana lebih ceria bila si manja aktif. Dengarkan tips dan aktiviti Nestle Lacto Grow minggu ini yang mana jenama Grow Happy untuk menceriakan anda. Tips inspirasi Grow Happy nombor 22 iaitu masa untuk cookies. Ini sesuai untuk mak-mak yang selalu nak buat cookies untuk anak-anak. Apa salahnya sekali-sekala ajak si manja ke dapur dan buat cookies bersama-sama kita. Dia akan rasa dihargai, Farin, bila diberikan tugas kepada mereka. Contohnya kalau letak cherry dekat atas cookies tu pun dah jadi seronok. Jadi badan aktif bila mood ceria, dan nak ceria kenalah minum Nestle Lacto Grow dengan probiotik L-Reuteri untuk perut yang selesa supaya si manja ceria. Kalau si manja ceria, ceria dan ceria lah. Grow Happy. Okey. Baik, kita terus ke topik kita pada hari ini. Kita dah lihat paparan daripada awal tadi. Hari ini mengenai dilema anak angkat. Pelbagai persoalan dan perbincangan kami akan bawakan kepada anda bersama dengan tetamu kita. Tetapi seandainya anda ada sebarang soalan, komen atau ketidakpastian, sila kongsikan bersama dengan kami di Facebook kami Wanita Hari ini TV3 dan juga follow Instagram kami WHI TV3 Fatin. Terus bersama kami kerana kami nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Jangan pergi sayang. Please, don't cry. Mama memang mau Mika, okey? Dia ada saja dia cakap macam tu nak takutkan Mika. Nak ambil Mika dari Mama, okey? Don't listen to her, okey? Aku rasa aku dekat sini. Tuan masuk. Don't cry. Maybe not today, tapi nanti Mama ambil Mika, okey? Mika, good boy. Mama, don't cry, okey? Mika kuat ada Mama kuat juga, okey? Nanti Mama ambil Mika, okey? Mama ni gila ke apa? Aku cakap engkau pesan banyak kali jangan si budak ni keluar daripada rumah ni. Kalau dia hilang, kau aku halau keluar dari rumah ni. Kebencian pula. Mika! Itu drama yang sedang ditayangkan di Slot Samarinda sekarang ni, yang ada juga berkenaan dan juga perkaitannya dengan topik kita hari ini, iaitu dilema anak angkat. Bila cakap pasal anak angkat ni, selalu kalau apa Fatin fikirkan, apa selalu dilema-dilema yang boleh melanda pasangan ataupun masyarakat sebenarnya? Saya meletakkan diri saya kan dalam situasi ibu angkat itu sendiri, yang mana satu hari nanti saya takut kalau anak saya tu nak mencari ibu kandung dia. Itu salah satu. Risiko-risiko. Pelbagai persoalan, mungkin hukum hakamnya yang masih lagi masyarakat belum juga jelas, tapi dari sudut psikologi juga seperti mana yang Fatin katakan sebentar saja tadi. Sebelum kita bersama dengan tetamu-tetamu kita, apa kata kita saksikan terlebih dahulu laporan yang disediakan. Saksikan. Sedutan rakaman ini pastinya menggamit perhatian ramai dalam kalangan masyarakat Malaysia apabila video ini tular beberapa bulan lalu. Menyaksikan kasih sayang keluarga angkat terhadap anak yang dibelanya. Jelas kelihatan betapa utuh dan akrabnya hubungan mereka. Tanggal 30 Januari,
Negara sekali lagi digemparkan dengan kematian seorang kanak-kanak dengan kesan cedera dan lebam di beberapa anggota badan dipercayai didera selepas beberapa bulan diambil dari keluarga angkat. Hal ini menunjukkan bahawa tidak mudah untuk membesarkan anak. Tidak dinafikan bahawa setiap pasangan yang berumah tangga pastinya mengimpikan zuriat untuk menyediakan lagi perkahwinan mereka. Walau bagaimanapun, dalam era sekarang, masyarakat sudah semakin terbuka tentang isu pengambilan anak angkat. Ia jelas dilihat di mana kebanyakan orang bujang mahupun yang berkahwin sudah mula mengambil anak angkat. Selain itu, ada juga sesetengah ibu bapa kandung yang tidak berkemampuan tetapi ingin memastikan anak mereka mendapat pendidikan dan perlindungan yang selesa, turut menyerahkan anak kepada keluarga angkat bagi memastikan masa depan mereka terjamin. Terdapat dua cara untuk mengambil anak angkat, iaitu dengan mendapatkan terus anak dari keluarga kandung atau melalui permohonan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pengambilan anak angkat bukanlah satu proses yang mudah. Hal ini kerana ia merupakan satu tanggungjawab seumur hidup yang harus dipikul dalam memastikan masa hadapan anak yang dibela terjamin. Itu antara yang dikongsikan berkenaan dengan tajuk kita hari ini, dilema anak angkat, yang mana banyak persepsi persoalan daripada penonton mengenai tajuk kita hari ini. Tapi tak apa, kita mungkin akan perjelaskan yang mana kita ada tetamu 3 orang yang telah pun bersedia di atas talian. Assalamualaikum. Yang pertama, Cik Zahid Muhammad selaku perunding motivasi. Cik Zahid, sihat? Cik Zaid mute mic tu nampaknya. Tak dengar Cik Zaid. Okey, baik. Tak apa, Cik Zaid dah bersedia di sana dan kita ada juga Dr. Adib Syamsuddin, pensyarah kanan Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam UKM dan rakan personaliti kita, Fatin. Kita bersama juga Farah Adiba, telah pun bersedia di talian. Apa khabar kesemuanya? Terima kasih. Alhamdulillah. Cik Zaid pun dah dengar dah tu. Okey, baik. Saya nak mulakan soalan saya dengan Cik Zaid terlebih dahulu. Cik Zaid, dilema anak angkat ni secara umumnya daripada apa yang mungkin Cik Zaid pengalaman dan juga kajian dan juga pemantauan, apakah dilema-dilema dan isu-isu yang selalu berbangkit mengenai anak angkat ni, Cik Zaid? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Fatih dan Farid. Double S hari ini. Ya. Okey. Sememangnya bila sebut pasal anak angkat ni, dilema tipikal akan keluarlah daripada perbualan kita. Dan dilema paling utama ialah sampai bila kemesraan di antara anak angkat dengan keluarga angkat tadi akan kalan. Adakah sampai pada satu peringkat anak angkat ni ingin secara naluri kembali kepada keluarga angkat. Itu memang normal lah kat mana-mana di dunia ni pun. Kerana kita dilahirkan sebagai makhluk yang berkeluarga, mempunyai naluri kasih sayang dan apa orang kata, patah Melayu dan mendatuk nenek kita dah begitu dicincang air di kita tak akan putus. Walaupun dah dikisahkan bertahun-tahun, tetapi naluri makin lama makin anak semakin membesar, makin kuat naluri dia untuk kurang-kurangnya mengenali keluarga asal, kenapa dia diberi jadikan anak angkat. Itu pasti akan datang. Jadi ini semua perkara faktor-faktor utama yang perlu diambil kira lah kepada sesiapa yang menghadapi situasi macam ni. Dan kita tak boleh nak nafikan benda tu. Benda tu memang wujud. Okey, baik. Terima kasih Cik Zaid. Itu secara ringkas je. Dan memang itulah selalunya yang menjadi persoalan, pertikaian dan juga permainan atau dilema utama isu anak angkat ni. Okey, Fatin. Tapi saya nak tanya kepada Dr. Adib berkenaan dengan persoalan hukum pengambilan anak angkat ni, tak kira dari segi mereka yang telah pun berkahwin dan rata-rata ada juga mereka yang bujang tapi keinginan ataupun telah pun mengambil anak angkat. Apa antara hukum, Dr. Adib? Assalamualaikum, Dr. Adib. Mungkin mic-nya di mute agaknya tu. Okey, tak mengapa. Kita akan kembali dengan soalan tersebut bersama dengan Dr. Adib. Tapi di talian juga adalah sahabat kita, Farah Adiba. Assalamualaikum, Farah.
Waalaikumsalam. Oh, jelas, cantik. Okey, Farah. Kita seperti mana yang kita tahu dan mungkin mana yang dah tahu, mana yang tak tahu sekarang mungkin mereka akan tahu. Farah ada 2 orang anak angkat. Okey. Tetapi pada peringkat awal tu, berapa lama masa yang diambil oleh Farah untuk membuat keputusan mengambil anak angkat ataupun bagaimana situasi itu boleh terjadi sebenarnya? Kongsikan. Okey, masa tu saya dengan suami sudah 7 tahun mendirikan rumah tangga dan tak dikurniakan zuriat. Masa ketika itu saya bekerja sepenuh masa sebenarnya dekat Media Prima. Pada tahun ke-6 saya dah nikat. Saya nak saya mahu menjadi seorang ibu. Perasaan tu membuat-buat, and dalam family I, between me and my husband, saya yang nak anak tu lebih. Jadi pada tahun ke-6 tu saya dah tender resignation dekat Media Prima sebab saya dah nikat dengan saya husband untuk go through medical punya proses lah. IVF, IUI dan sebagainya. Tapi pada bulan Ramadan kita orang stop sebelum satu peringkat nak buat IVF. And then masa bulan Ramadan tu saya tengah hosting satu program dengan Media Prima. Masa tu saya pergi buat laporan dekat rumah anak yatim. Dan saya cakap dekat the person yang manage the rumah kan, ada babies, please tell me. Tapi pengetua tu dia kata, are not like that. Dia kata, itu tak. Dia kata kami memang ambil anak yang dewasa dan apa yang mereka tak buat macam itulah. Tapi that was the 10th of Ramadan, 31 Ogos 2009, I got a phone call. Pengetua tu dia kata there's a baby. So orang susah yang memang desperate perlu serahkan baby. So dia kata do you want the baby? Dia kata macam tu kat I tahu. Masa tu bayangkanlah, masa tu baru selepas bersiaran dekat TV 9 masa tu. Lepas tu dekat rumah masa tu asar, lepas tu terkejut. Tak ada persediaan apa-apa. So, masa tu husband I cakap kat my husband, so kami terus pergi tengok baby dan the rest is history. So jadi nak kata persediaan dari segi mental, saya dan husband, khususnya saya lah, memang dah nak jadi ibu, tapi dari segi konteks menerima baby tu memang instantaneous. Apa-apa pun tanya tau Farah, pasal saya tengok gambar 2 orang anak tadi dah macam muka anda berdua dah. Muhammad dan Lutfi. Muhammad dan Lutfi dah sama macam muka mak ayah dia tu. Okey. Itulah, okey. Tapi kalau kita orang travel, orang selalu kata satu Malaysia, ada muka India, ada muka semua ada. Okey. Baik, terima kasih. Kita akan kembali bersama dengan Farah untuk soalan-soalan menarik yang kita ingin tahu lagi. Tetapi apa kata kita kembali bersama dengan Dr. Adib yang tadi mungkin agak kurang jelas. Dr. Adib, okey ke? Dr. Adib, minta tolong mute balik, unmute. Unmute, Hello. Dr. Adib. Masih belum terhubung lagi. Okey, tak mengapa. Kita harap Dr. Adib, kita perlukan jawapan daripada Dr. Adib sebenarnya. Okey, apa kata kita kembali bersama dengan Cik Zaid. Assalamualaikum Cik Zaid. Assalamualaikum Cik Zaid lagi sekali pula kan. Tanya lagi sekali kan. Banyak kali tak apa. Baik, Cik Zaid, tadi menarik tahu cerita Farah tadi tu. Okey, itu adalah pasangan yang benar-benar bersedia. Tapi mungkin kalau kita bercakap tentang pasangan tidak ada anak maupun yang bujang lah, kita sentuh sikit sebenarnya apakah yang perlu mereka benar-benar bersedia, benar-benar ambil tahu tentang cabaran sebenar mengambil anak angkat ni, Cik Zaid? Okey. Kalau kita sedia maklumlah untuk menerima kehadiran seorang ahli keluarga baru ni, sangat banyak persediaan yang perlu. Ni kalau kita kategorikan persediaan tu dari segi fizikal, maknanya ada ruang di rumah yang sesuai, kita sendiri sihat untuk jaga baby baru. Ini saya cerita from standpoint ibu bapa kandung. Dan dari segi emosional kena bersedia. Sebab ada juga ibu bapa yang tak bersedia, anak jadi penerimaan dia jadi negatif. Ada persediaan dari segi kewangan. Sebab pertambahan expectation belanja, dan persediaan dari segi perkongsian kasih sayang. Ini pun penting juga. Sebab ada ahli keluarga baru, terutama jika ada adik-beradik lain, anak-anak yang lain. Paling penting agaknya kalau kita summary benda ni, persediaan mental lah untuk terima. Itu keluarga biasa yang menerima anak kandung. Bagi angkat pula, saya ingat 2 hingga 3 kali ganda
persediaan ni kena ada. Sebab mereka menerima kehadiran secara bukan semula jadi tapi secara keluarga. Dan saya sangat salutlah, tabiklah kepada Farah dan suami dan juga mereka yang sanggup ambil anak angkat ni, kerana mereka ni dalam kategori tersendirilah. Kalau mengikut pengamatan saya, kita ni sebagai ibu bapa ada 3 kategori lah. Pertama, kategori biasa, itu saya ada anak dan kandung, itu biasa. Dan kategori ibu keluarga angkat ni dia atas sikit. Maksudnya kategori luar biasa pun ia juga, sebab mereka sanggup memberi jiwa dan kasih sayang dari segi keikhlasan. Itu 2 benda. Keikhlasan nak jaga, nak besarkan anak orang lain, dan yang kedua jiwa yang penuh kasih sayang walaupun bukan dari darah yang luar biasa. Tak boleh nafikan. Dan naluri keibubapaan itu kuat sehingga mereka sanggup untuk mencurahkan, memberikan pengorbanan lagi segala benda yang saya sebut tadi, keuangan, masa, emosi, mental, fizikal kepada anak yang bukan darah daging mereka. Dan anak-anak lekatkan gambar ni 3 kategori biasa, kategori luar biasa iaitu keluarga angkat, ada pula kategori yang bawah ni iaitu anak kandung sendiri tapi mereka tak sayang. Mereka seolah-olah itu yang menjadi baru ni tu agaknya lah. Di mana walaupun itu anak kandung dia proses kasih sayang tu tak ada. Allah alam. Itulah. Sebenarnya bila kita cakap pasal anak ni, Cik Zahid, Fatin, sebenarnya dia lebih kepada naluri insan tau, kemanusiaan kita, sayang satu manusia ke manusia yang lain. Itu sebenarnya, itu saya kata cabaran ujian mereka berbeza-beza, cara juga berbeza. Ada orang sayang anak angkat lebih daripada macam seolah-olah sayang anak sendiri, Fatin. Sebab apa saya fikirkan ini yang mana mereka tertunggu-tunggu macam Farah kongsikan tadi. Banyak situasi sebenarnya, Farin. Okey, baik, kita juga ingin mengkongsikan satu kisah benar mengenai anak angkat ni. Cukup menarik untuk kami kongsikan. Sama-sama kita saksikan. Di suatu hari tanpa sengaja, air dicincang tidak akan putus. Itulah peribahasa yang sesuai digambarkan apabila video pertemuan pertama seorang remaja lelaki bersama keluarga kandungnya setelah terpisah selama 20 tahun. Muhammad Hidayat Jamaluddin, 21 tahun, telah diserahkan kepada ayah angkatnya atas sebab keluarga yang tidak berkemampuan pada ketika itu. Saya rasa daripada umur saya 6 tahun jugalah saya mula memahami apa itu konsep anak angkat. Akibat saya dan keluarga angkat saya terlalu akrab, jadi kami memang jarang untuk berselindung atau cuba menyimpan rahsia. Meskipun dijaga dengan baik oleh keluarga angkat, namun jauh di sudut hati, dia masih lagi berharap untuk mencari ibu kandungnya. Hari jadi saya yang ke-19 ke-18, setelah mendapat satu teks ucapan di Facebook oleh satu akaun ni, individu tersebut adalah seorang wanita. Setiap tahun memang individu tersebut akan wishkan saya punya birthday setiap tahun. Walaupun setelah lama berpisah, namun itu bukan penghalang buat dirinya bertemu semula dengan keluarga kandung. Saya memang di-expect untuk datang ke majlis perkahwinan itu. Saya mengambil masa lama jugalah untuk hadir. Jadi mereka ingat saya tak jadi nak datang. Dan saya memang sebab bila mak saya menangis dalam pelukan saya lah. Memang sebab waktu tu memang sebab saya tak boleh nak describe macam mana rasa sebabnya, tapi it's one of the best moment I had in my life lah. Dia bersyukur kerana mempunyai 2 buah keluarga yang amat menyayanginya dan berharap agar hubungan antara kedua keluarga ini akan terus berkekalan hingga akhir nanti. Meremang saya tengok keadaan yang mana dia kembali dengan keluarga asalnya. Satu perasaan yang saya kira sebenarnya kita tak dapat nak ungkapkan. Bagi seorang ibu sebenarnya, saya sendiri, saya seorang lelaki, seorang ayah, saya tak tahu macam mana seorang ibu boleh mengandungkan anak 9 bulan maupun terpisah dan kemudian berjumpa kembali. Suatu cinta yang sangat-sangat indah lah yang Tuhan ciptakan sebenarnya. Okey, Fatin. Kita nak terus hubung dengan Dr. Adib di talian. Dr. Adib telah pun bersedia. Harap kali kita dapat dengar daripada Dr. Adib. Okey, kita ingin tahu berkenaan dengan Okey, Dr. Adib mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan persoalan hukum ini di antara ibu angkat dan juga anak angkat, yang mana pada mereka yang mungkin dah mendirikan rumah tangga dan pada mereka yang masih bujang, Dr. Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama saya perlu beri sedikit penjelasan bahawasanya anak angkat yang kita bincangkan ini mungkin dia tidak lari daripada 2 keadaan.
Yang pertama iaitu anak yang dibinkan kepada keluarga angkat itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah anak yang dikekalkan nama keluarga ayah asal kepada anak tersebut. Jadi kalau dari sudut yang pertama iaitu yang dibinkan itu, maka Islam secara jelas tidak membenarkan dan hukumnya haram. Saya kena mula di situ. Minta maaf, saya bukan nak mula dengan perkara yang dilarang ataupun yang hukumnya haram. Tetapi itu adalah perkara yang bila ulama bincang tentang anak yang dipelihara, maka pertamanya ialah pastikan bahawasanya anak itu tidak dibinkan kepada keluarga yang mengambil untuk memelihara anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ialah anak itu diambil dan dipelihara. Dan dia dalam dua keadaan, sama ada dipelihara bersama keluarga angkat ataupun anak itu dikekalkan bersama keluarga asalnya oleh keluarga asalnya, tidak diambil oleh keluarga angkat. Tapi saya fikir dia kemungkinan isu ini ialah isu pada keluarga itu mengambil anak hidup bersama dengan keluarganya sendiri. Seolah-olah itu anak dia sendiri. Tetapi dalam keadaan kena pastikan. Dr. Adib? Okey, baik. Tak apa, sebenarnya kita dapatkan kembali Dr. Adib, tapi maka sedikit sebanyak serba ringkas juga jelas kalau tentang pengambilan anak angkat. Dr. Adib ada kongsikan bersama kita tadi tentang tidak boleh dibinkan kepada keluarga angkat itu. Di mana di situ juga akan wujudlah satu situasi di mana lambat laun juga pasti anak itu akan tertanya kenapa orang lain berbinkan ayahnya kan, tapi mungkin ada yang lain tidak pula. Okey, mungkin Farah ni ada juga bila dah kita pelihara anak angkat ni, ada sesuatu yang juga menarik soalan kita boleh tanyakan pada Farah ni, Fatin, mengenai macam mana hubungan mereka ni, anak-anak ni. Teringin saya nak tahu berkenaan dengan bagaimana hubungan macam Farah sendiri mempunyai anak angkat, kedua-duanya lelaki. Bagaimana hubungan aurat di rumah dan juga perhubungan orang kata dari semua segi. Mungkin Farah boleh kongsikan. Okey, pertama sekali anak sulung saya tidak menyusu badan. Tapi dia masih lagi tak balik. So jadi perhubungan tu masih macam biasalah. Anak yang kedua, masa tu adik saya nak jadikan cerita tengah menyusu badan dan susu dia terlalu banyak sampai kena buang. So jadi dia berikan kepada anak saya yang kedua. So yang kedua tu adalah mahram saya lah. Tapi the eldest one no. Sebab waktu dia baby, saya cuba nak try to breastfeed, the medication tu bagi saya disoriented. So bila disorientation, saya kena pilih sama ada saya nak teruskan dengan keadaan tidak dapat menguruskan bayi dengan baik ataupun saya kena menguruskan bayi dengan baik, saya kena kuat, saya kena sihat. So I chose to take care of the child. Jadi untuk anak saya, macam saya dan suami memang kita jelas yang kita akan maklumkan kepada anak. And my eldest child, dia sangat-sangat bijak. Umur tu dia selalu suka mengusik, dia suka usik, dia punya perangai suka menyakat. Termasuklah dengan mak, dengan bapak dia suka menyakat. So, masa dia umur dalam 6-7 tahun, setiap kali dia tengok gambar-gambar kita travel, yang masa dia tak ada lagi, dia akan kata, I remember this place. Dia kata macam tu tau. Dia kata, I remember in your stomach. Saya dalam, Muhammad dalam perut ibu masa tu. Saya tidak mahu tipu dia. Bila saya tak pernah menipu, tapi bila dia cakap macam tu, seolah-olah, bila saya senyum je, saya macam mengiyakan. So me and my husband finally decided, memang kita decide bila anak tu mumayyiz, anak tu sudah tahu beza betul dan salah, kita akan maklumkan. Before that, the only language that we taught the child, kita didik anak tu adalah dengan kasih sayang sahaja. Supaya bila maklumat tu disampaikan, dia tahu kata tidak ada rasa tidak sayang. Sayang completely kepada family. Jadi, saya masa dia umur 7 tahun lebih lah. Masa tu a very challenging time juga. Sebab untuk dia digest those information. Untuk saya dan suami, the most important thing is the best interest of the child. Apa yang terbaik untuk anak kita. Apa yang kita rahsiakan pun, bukan rahsiakan. Kita tak maklumkan masa dia terlalu kecil pun, for us, we believe it's for the best interest of the child. Kedua, kita maklumkan pada usia yang agak muda pun, for the best interest of the child. Sebab saya dengan suami risau bila kita maklumkan bacaan, bila anak tu dah menjangkau remaja, dia akan ada gelodak emosi. Betul. Kita pun go through that gelodak emosi. Kalau anak tu dah mumayyiz, dah tahu beza betul dan salah, dia dah faham dan dah boleh digest information, kita maklumkan kepada dia. Kalau dia ada krisis emosi dan sebagainya, kita boleh peluk dengan dia, kita boleh cium dia, kita masih boleh tidur dengan dia, kita boleh kontrol dia. So, dan dia dapat
absorb those information dan dia lebih rapat dengan kita. Jadi bila dia stress pun dia akan meluahkan perasaan. Dan honestly, saya explain juga waktu di Bali nanti kita tak boleh bersentuhan. Memanglah honestly memang dia sedih, tapi saya selalu ceritakan cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Allah sampai message yang Nabi Ibrahim kena slaughter the son. Tapi akhirnya Allah tunjuk semua apa yang hukum agama Allah itu adalah terbaik untuk kita. It's just a test. So I do not want him to be sentimental about it. Saya pun tak nak sentimental about it. Sebab itu adalah hukum Allah dan I believe completely bagi kita yang terbaik. So me and my son and my family, kita semua go into that direction. Dan apa sahaja hukum Allah tu kita kena ikut yang terbaik untuk kita dan untungnya dah memang ada dalam Quran. Tapi pada waktu yang sama, saya tak tipulah. The first it was very challenging sebab dia ada peringkat-peringkat bila orang menerima informasi. Mula-mula macam masa saya sampaikan maklumat tu, saya yang anak saya macam 6. Dia 6. Tapi now bila kita reflect, dia cakap, dia kata dia sendiri cakap kat saya, dia go through a few stages of feeling. Dia kata macam mula tak, dia kata no way, you're lying to me kan, ibu tipu kan. Lepas tu don't have time. Kalau tak ada time, saya stop kat sini. Okey. Tak, pasal cerita tu sangat menarik. Tapi satu penjelasan, satu jawapan yang sebenarnya sangat indah, sangat hebat daripada Farah. Okey, tak apa, kita harus berehat seketika, Farah. Kita akan kembali selepas ini, kembali bersama dengan tetamu-tetamu kita. Pastikan anda semua penonton wanita hari ini, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Pada pandangan saya, ialah satu amalan dan tindakan yang bagus kerana serumpanya kita akan dapat mengurangkan beban keluarga kandung. Selain daripada itu, kita juga mungkin boleh mengurangkan serta menyelamatkan bilangan bayi yang mungkin dibuang di luar sana. Kalau rasa tak membebankan kita, lepas tu kalau kita rasa kita mampu nak jaga dia. Saya rasa pasangan yang dah berkahwin tapi belum dikurniakan anak ni mungkin dah berkemampuan dari segi keuangan. Lepas tu anak ni juga dapat menumpang kasih sayang pasangan tersebut. Mana-mana pun sesuai, sama ada bujang, sama ada dah berkahwin belum ada anak, dah berkahwin dan ada anak, sesuai untuk ambil anak angkat. Yang paling penting di sini, kita mestilah bersedia dari segi kewangan, mental dan juga fizikal kita. Kita mestilah bersedia serumpanya memiliki dan menyediakan tempat tinggal yang selamat untuk mereka. Pada pandangan saya, semua boleh mengambil anak angkat, sama ada pasangan berkahwin dah ada anak atau pasangan berkahwin belum ada rezeki anak ataupun bujang. Tetapi yang lebih sesuai bagi pandangan saya adalah yang pasangan yang berkahwin dan masih belum mendapat zuriat. Baik, itu pendapat mereka di luar sana. Rata-ratanya bersetuju boleh ambil anak angkat, tapi yang penting ikhlas, yang penting berkemampuan dan benar-benar bertanggungjawab dan bersedia mental, fizikal dan juga kewangan. Baik, kita nak terus tanya kepada Dr. Adib sekali lagi berkenaan. Tadi kita dah sentuh berkenaan dengan sudut nasab, tapi di sini saya nak minta Dr. Adib percerahkan sikit berkenaan ada antara perkara-perkara yang mungkin terlepas pandang pada ibu-ibu yang mengambil anak angkat ataupun bakal mengambil anak angkat, Dr. Adib. Silakan Dr. Adib. Okey. Ya. Soalannya mungkin boleh perjelaskan lagi tentang beberapa perkara tadi tentang nasab tadi kan, bin membintikan keluarga angkat dan juga apa perkara-perkara yang selalunya keluarga angkat ataupun dalam isu ini mereka terlupa ataupun terlepas pandang dari sudut agama tu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama memang tidak boleh bin dengan keluarga angkat, itu jelas. Saya fikir begitu. Ataupun binti. Baik, jadi apabila anak angkat itu dipelihara dalam keadaan kalau tidak disusukan, memang tidak menjadi anak susuan, sama ada melalui ibu itu ataupun melalui saudara kepada ibu. Contoh adik-beradik kepada ibu disusukan, maka jadi anak saudara lah. Kan? Kalau ada hubungan itu, kita tak jadi masalah. Ini perbincangan ini tak timbul. Perbincangan yang kita bincang ni ialah dia tidak menjadi anak susuan kepada keluarga angkat. Ya. Yeah. Okey, jadi apabila seperti yang disebut oleh Puan Farah itu tadi, itu sangat bagus dari sudut tindakan
proaktif yang diambil kerana ada ilmu dan saya fikir tidak kurang daripada telah belajar tentang berkenaan dengan anak angkat. Baik, tetapi isu yang kemungkinan terlepas pandang ada sesengah pihak ialah pergaulan di antara ahli keluarga dengan anak angkat. Dan juga dengan keluarga angkat sebab mereka itu adalah orang asing yang aurat itu apabila telah mencapai umur baligh dia seperti orang yang biasa, dia mesti ditutup auratnya. Satu hal, mana tutup aurat tu ialah kalau macam wanita, mesti muka dan tapak tangan saja yang boleh kelihatan. Itu satu hal. Yang kedua ialah tentang pergaulan. Makna pergaulan itu dari sudut suaranya, layanannya, tepuk tampaknya, berguraunya. Itu perkara itu perlu diberi perhatian lebih sikitlah apabila seseorang itu telah menjadi anak itu telah balik. Kan dia sebab dia telah menjadi orang yang berlainan, jadi dia tidak boleh bersama seperti ahli keluarga yang biasa. Kemudian begitu juga kalau kita nak lihat apakah sebenarnya rahsia di sebalik Islam tidak membenarkan hubungan anak angkat ini menjadi hubungan keluarga biasa, walaupun kasih sayang itu kita tidak nafikan, bahkan lebih daripada ibu dan bapa yang asal anak itu. Kerana tidak mahu berlakunya suasana penipuan sepanjang hubungan itu. Apa maksud penipuan ialah apabila tidak berlaku jujur. Masing-masing mendakwa dia adalah anak, tetapi dia bukan anak sebenarnya. Kan? Sebab Allah Ta'ala kata apa? Huwa aqsatu indallah. Wallahu yaqul haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Allah Ta'ala lah yang menunjukkan kebenaran dan memberikan jalan. Dan ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Lebih adil di sisi Allah Ta'ala jadi sabitkan kepada bapa. Sebab apa? Sebab nanti dia akan membawa kepada penghagian harta itu nanti. Kan? Kalau tidak diperjelaskan lebih awal, maka anak ini akan mendakwa dia adalah anak sebenar, dia layak mendapat harta pusaka dan juga akan berlakunya pergaduhan. Baik, Dr. Adib. Itulah saya harap kita tak ada masalah teknikal. Banyak kita boleh tanya kepada Dr. Adib ni. Cukup menarik jawapannya. Terima kasih banyak dan kita terus bersama dengan Cik Zaid. Betul. Cik Zaid, secara ringkasnya lah di hujung perbincangan kita ni, bagaimana situasi jikalau kita mengambil anak angkat, selepas itu kita dikurniakan rezeki anak. Bagaimana dari segi emosi kita nak membahagikan kasih sayang secara ringkas, Cik Zaid? Okey. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Kita ambil anak angkat, kita sudah komit, kita dah berjanji dengan Tuhan nak jaga anak angkat, maka wajiblah kita teruskan menjaga anak angkat itu seperti mana jaga anak sendiri. Kita kena berlaku adil kepada anak angkat sebab kita kena ingat anak angkat dah tak ada ibu bapa lain. Mereka mengharapkan kita sebagai keluarga angkat ini untuk memberi sepenuh kasih sayang, sepenuh keikhlasan. Dan kita juga boleh belajar daripada keluarga angkat lain yang berjaya. Banyak je, ramai je keluarga angkat yang berjaya di luar sana. Walaupun pelbagai halangan mendatang, ujian, cabaran, insya-Allah dengan semangat yang tinggi, komitmen tu kita kena tahu perjalanan kita bukan dekat, perjalanan jauh. Til jannah orang kata kan. Baik. Anak angkat kita pun dapat dia ke syurga juga. Okey. Jawab kita lah. Dan akhir kata daripada Farah, pesanan bagi mereka di luar sana yang ada ataupun ingin membuat keputusan mengambil anak angkat ni. Silakan Farah, seringkas, sepadat mungkin kata akhir dari anda. Mute Farah, mute. Unmute-kan mic. Okey, sorry. Pertama sekali ialah berlaku jujur kepada anak supaya tidak berlakunya apa yang seperti Ustaz katakan tadi, kita hidup dalam penipuan. Yang kedua, bersedia bila kita memberikan maklumat tu kepada anak dengan mentaliti bahawa anak itu adalah amanah kita, tanggungjawab kita. Dan jangan takut kata anak tu nak kembali kepada keluarga asal ataupun sebagainya. Sebab yang kita kena dalam minda kita ialah anak itu adalah tanggungjawab kalaupun dia kembali kepada keluarga, which of course akan menjadikan kita, saya tak kata tak sedih, tapi kita kembalikan dia dalam bentuk manusia yang terbaik kerana didikan kita. So the most important thing is the best interest of the child, bukan the best interest of the parent. Okey, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Encik Zaid, Dr. Adib dan juga Farah Diba untuk topik kita pada hari ini, dilema anak angkat. Baiklah, tentang anak angkat ni. Terima kasih sekali lagi tetamu-tetamu kita. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, Farin, itu berkenaan dengan dilema anak angkat. Kita nak bawa penonton kita untuk sedikit hiburan. Bukan hiburan, saya nak bawa sedikit cinta kepada penonton-penonton, iaitu Cinta Hayalan. Saksikan.
Cinta Hayalan daripada Wani Hasrita. Wani pun dah bersedia di talian. Saya nampak dia pun sambil-sambil menyanyikan lagu dia sendiri tu. Apa khabar Wani? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Wani, kabarnya pada 5 Februari lalu, Cinta Hayalan telah pun dikeluarkan. Sedikit pada Wani, macam mana penerimaan penonton setakat ini dengan kabar dah trending di YouTube? Alhamdulillah. Okey, first Wani sebenarnya sangat terkejutlah dengan penerimaan orang sebenarnya sebab setiap lagu ballad Wani, Alhamdulillah daripada menari ini sampai sekarang kita makin memodernkan. Wani memilih konsep lebih moden setiap lagu. So lagu Cinta Hayalan ni dia vibe dia macam OST sedikit. Dan pada yang tak tahu, ini adalah ciptaan Abang Farouk dan juga Tokyo Angkasa. Oh, okey. Tapi Wani, dalam pembikinan lagu ini sendiri banyak sedengar cabaran-cabaran yang berlaku. Mungkin Wani boleh kongsikan. Okey, sebenarnya pada yang tak tahu, semalam adalah genap 1 tahun lagu Cinta Hayalan ni daripada first kita punya perbincangan dengan Abang Farouk dan Tokyo Angkasa. Okey. Dan kita start record lagu ni adalah pada, tak silap saya, time puasa tak silap. Ataupun time puasa tu masih kita datang untuk nak touch up lagi. So sebenarnya proses untuk record lagu ni pada Wani paling lama lah. Dia mengambil masa yang lama, which is 3 ke 4 hari untuk kita datang balik untuk touch up. Oh, okey. Tapi Wani, kalau kita tengok pada video klipnya juga memberi nafas baru kepada mungkin Wani nak ada kelainan sedikit lah antara idea siapa orang keluar di belakang video klip ni Wani. Okey, idea, konsep untuk video klip memang 100% Wani serahkan kepada Tokyo Angkasa. Untuk dari A sampai Z lah, semua dia yang buat. Dari segi scene, semua dia yang plan. So memang kalau tengok sebelum-sebelum ni punya lagu, memang kita ikutlah dia punya vibes itu. So bila orang tengok dengar lagu ini dan juga konsep music video ni, orang tahu oh lagu ni lagu Abang Farouk dan juga Tokyo Angkasa, macam tu. Dah ada trademark tu sendirilah. Tapi Wani, dalam kita PKP 2.0 ni, apa antara perancangan Wani? Ini dah keluarkan lagu, mungkin selepas ini bagaimana pula? Sebenarnya masih berjalan macam biasa, cuma itulah memang sekarang ni banyak dekat rumah. Kita work from home dan juga kita sekarang banyak buat planning untuk habis PKP nanti, di mana saya akan ada juga another single yang patut kita record music video, which is akan keluarkan tahun ni juga insya-Allah. Dan selain pada itu, sekarang ni saya banyak duduk berbincang untuk start my new business. Okey. Wani juga merupakan salah satu finalis AJL. Mungkin di situ antara persiapan Wani sendiri bagaimana? Okey. Untuk persiapan, semalam kita ada meeting bersama Obri Swito. Kita dah dengar arrangement untuk AJL nanti. Sangat-sangat excited, sangat-sangat orang kata tu memang vibes AJL lah. So selepas ni kita akan proceed with another meeting, mungkin untuk konsep lagi sekali untuk finalisekan everything, dan insyaAllah semoga semuanya berjalan dengan lancar lah. InsyaAllah. Okey, Cinta Hayalan, siapa yang belum tengok boleh terus ke YouTube dan sama-sama kita doakan kejayaan Wani. Terima kasih Wani. Stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Wani Hasrita. Baik penonton, kita nak kongsikan banyak lagi yang menarik selepas ini, tapi sebelum tu kami nak berhenti rehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kita dah sampai ke penghujung wanita hari ini, tapi mengenai dilema anak angkat ni sedikit sebanyak kita percayalah kita dah dapatkan gambaran ringkas mengenai dilema anak angkat ni. Kalau nak tahu lebih lanjut, sila kaji lebih lanjut dan tanyakan kepada mereka yang pakar mengenai isu ini. Dan segala orang kata emosi juga perlu pada ibu angkat ini dalam menyelesaikan isu-isu, mana tahu kan akan datang dah ada anak angkat. Benda-benda ini perlu ditangani. Baik Farin, esok ada sesuatu lagi yang menarik yang kami nak kongsikan. Banyak yang menarik daripada awak hari ini. Ya. Semua menarik. Menu daging lembu. Semua menarik. Okey, menu daging. Kalau kata pesan daging lembu ni, kalau awak tanya saya lah Fatin, ini dah nak makan tengah hari ni kan. Daging masak kicap.
Lepas tu ada bawang, ada bunga lawang, ada cengkeh sikit. Kalau awak apa? Kena call ni lah Kak Lina. Kalau saya kebanyakannya sup lah. Saya memang pecinta sup daging. Simple je. Okey, so itulah dia kerana setiap hari Selasa wanita hari ini tidak akan pernah gagal bawakan anda menu-menu variasi yang menarik mengenai masakan-masakan. Jadi esok kami akan kembali, pastikan anda bersama kami dan sepanjang minggu ini juga pelbagai lagi topik-topik menarik. Pastikan minggu baharu ini minggu yang ceria untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus menjaga SOP dan penjarakan fizikal, terus mengingatkan orang sekeliling kita, kita jaga kita. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Mengatur, mengurus mata-watanya, usahawati, ibu istri permaisuri. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak, mengatur, mengurus mata-watanya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak, mengatur, mengurus mata-watanya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati,